Masih ingatkah anda, Syarlini dipercayai diculik pada kira-kira pukul 11.30 pagi 9 Januari 2008. Ketika itu kanak-kanak berkenaan dalam perjalanan pulang bersama kakaknya Sharlina berusia 8 tahun dari taman permainan yang terletak kira-kira 200 meter dari rumah mereka di Taman Medan Petaling Jaya. Peristiwa hitam itu berlaku dengan penuh misteri. Syarlini bersama kakaknya Sharlina yang ketika itu dalam perjalanan pulang ke rumah dari taman permainan kira-kira 200 meter dari rumah sewa mereka. Sharlina terdengar bunyi orang berjalan menyebabkannya menoleh ke belakang tetapi tidak nampak sesiapa pun. Bagaimanapun, setelah menoleh semula ke depan, Sharlina mendapati adiknya Sharlini yang sebelum itu berjalan di depannya hilang. Poster Sharlini lengkap dengan gambar, nama, ciri-ciri fizikal dan nombor telefon telah diedar di sekitar kawasan perumahan dan tidak ketinggalan juga di perhentian bas, stesen komuter, masjid, restoran dan pondok polis. Namun, lebih menyedihkan apabila terdapat segelintir yang menggunakan nombor telefon waris mangsa dengan memberi maklumat palsu dan membuat ugutan. Sharlini lebih mesra dikenali sebagai Nini hilang dekat kawasan rumahnya. Polis tidak menolak kemungkinan pencabul Kampung Baru dikenali Abang Kucing terlibat dalam penculikan itu. Pasukan petugas melibatkan Polis Selangor, Kuala Lumpur dan Bukit Aman telah ditubuhkan untuk menyiasat dan menjejak suspek. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ketika itu, Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil, meminta stesen televisyen menyiarkan lakaran suspek dengan lebih kerap bagi membantu usaha menjejakinya. Beliau menyarankan media elektronik menyiarkan gambar suspek setiap setengah jam. Sementara itu, ayah Sharlini sambil merayu anaknya dipulangkan kerana Sharlini menghidap asma dan memerlukan rawatan. Selepas lebih 10 hari, Sharlini Muhammad Nashar, 5 tahun hilang, dipercayai diculik. Polis telah menggerakkan strategi baru untuk mengesan kanak-kanak itu dengan melancarkan operasi mencarinya dari rumah ke rumah di seluruh negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan telah mengarahkan semua ketua polis daerah KPD melaksanakan gerakan itu serta-merta. Operasi mencari itu juga akan meliputi semua kawasan yang disyaki menjadi tempat Sharlini disimpan atau lokasi persembunyian penjenayah. Dalam hal ini, kalau pihak polis mendapat sebarang maklumat daripada orang awam, walaupun belum dipastikan kesahihannya, polis akan menggerakkan operasi mencari besar-besaran dari rumah ke rumah di lokasi yang dinyatakan. Selain itu, semua KPD juga perlu melancarkan operasi di lokasi-lokasi yang berpotensi memberi petunjuk seperti di kawasan-kawasan setinggan dan rumah tinggal. Berjuta-juta poster Sharlini, termasuk yang dicetak akhbar utusan Malaysia, diedarkan di seluruh negara dan ditampal di pintu-pintu masuk sempadan dan lapangan terbang. Pelbagai pihak mengambil inisiatif mengedarkan poster-poster Sharlini. Ada bank menampal gambar Sharlini pada mesin pengeluaran automatik ATM bagi membolehkan para pelanggan bank itu membantu mencari kanak-kanak berkenaan. Kes kehilangan Sharlini turut mendapat perhatian Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, yang merayu penculik kanak-kanak itu supaya memulangkannya kepada keluarga secepat mungkin. Pada masa yang sama, Polis Petaling Jaya sahaja telah melakukan pemeriksaan ke atas 10,000 buah rumah di daerah itu bagi mencari Sharlini. Namun malangnya, belum ada petunjuk yang dapat menemukan pihak berkuasa dengan kanak-kanak itu. Penyelesaian kes Sharlini diharap turut dapat menyelesaikan beberapa kes lain yang belum diselesaikan oleh polis, termasuk penculikan 4 kanak-kanak di Kampung Baru pada tahun 2007 dan juga kes culik dan bunuh Allahyarhamah Nurin Jazlin Jazimin. Kes-kes ini dikaitkan dengan lelaki dikenali sebagai Abang Kucing yang menggunakan modus operandi memujuk mangsa-mangsa membantunya mencari kucing atau burung yang hilang. Gerakan mencari Sharlini terus digiatkan dari hari ke hari. Ketua Polis Negara telah mengarahkan supaya kawalan di sempadan diperketatkan bagi menghalang cubaan melarikan Sharlini ke luar negara dan menyekat penjenayah
yang mencoleknya daripada lolos. Pada masa yang sama, beliau sendiri telah menghubungi polis Thailand dan Singapura memaklumkan kehilangan Syarlini dan meminta kerjasama pasukan keselamatan negara-negara jiran itu membantu mengesan kanak-kanak tersebut. Tidak ketinggalan seorang pelajar pintar, Adiputra Abdul Ghani berusia 9 tahun yang dipercayai memiliki kelebihan deria ke-6 mendakwa mengetahui salah satu lokasi kegiatan penculik Syarlini Muhammad Nashar. Pada 20 Januari, pukul 9 malam, dia telah membawa ibu bapa Syarlini ke sebuah tempat di Ulu Yam Gombak untuk meninjau kawasan tersebut secara lebih dekat. Turut serta dalam tinjauan itu ialah pemangku Ketua Polis Gombak, Superintendent Abdul Karim Abu Hassan dan pihak media. Menurut Adiputra, kawasan itu adalah salah satu daripada markas penculik yang didakwa olehnya seramai 5 orang dan mereka dikatakan sedang menuntut sejenis ilmu. Katanya lokasi itu hanya dijadikan tempat kumpulan itu menguji ilmu mereka dan bukannya tempat mengurung Syarlini. Wartawan yang mengikut operasi mengesan lokasi tersebut terpaksa berjalan mendaki kawasan berbukit sejauh kira-kira 2 kilometer. Selepas berpuas hati dengan tinjauannya selama 2 jam, Adiputra kemudian mengarahkan semua orang turun. Bagaimanapun, semasa di tengah perjalanan, dia tiba-tiba meminta semua orang berhenti sambil menunjukkan ke arah sebuah kawasan. Apabila disuluh, terdapat satu perkataan bertulis media serta satu lukisan di atas tanah yang tidak difahami. Adiputra mendakwa perkataan itu ditulis bagi menunjukkan rasa tidak puas hati kumpulan penculik terhadap media yang melaporkan kejadian penculikan Syarlini. Namun, tiada sebarang petunjuk lain dijumpai dan operasi mencari kemudian ditamatkan kerana hujan mula turun. Sudah banyak pakaian Syarlini diberikan setiap kali diminta bomoh untuk tujuan perubatan dan kini hanya tinggal sehelai seluar jin dan sehelai baju selain sepasang pakaian yang dipakainya ketika berusia 3 tahun sebagai pengubat kerinduan kedua ibu bapanya. Bermacam-macam cara dilakukan untuk mencari kanak-kanak malang itu, namun kerana maklumat yang diperoleh sangat sedikit, menyukarkan lagi usaha untuk mencari Syarlini. Syarlini masih tidak dijumpai dan menjadi misteri sehingga hari ini. Muhammad Nashar, iaitu ayah kepada Syarlini, berkata dia dan isterinya Suraya Ahmad mengakui buntu memikirkan misteri kehilangan Syarlini yang masih belum terjawab meskipun pelbagai usaha dilakukan untuk mencari kanak-kanak berkenaan. Mereka akui sudah lama tidak mendengar perkembangan kes ini, namun mereka masih amat berharap pihak berkuasa terus menyiasat supaya Syarlini ditemui semula. Kita tahu kes ini begitu sukar untuk disiasat, namun jauh di sudut hati kedua ibu bapanya sangat yakin Syarlini masih hidup dan akan pulang menemui mereka satu hari nanti. Mengambil iktibar daripada kes ini, pertama, kerajaan perlu memperbanyakkan dan mempergiat pemasangan CCTV di tempat awam untuk memantau segala perkara yang tidak diingini. Kedua, ibu bapa perlu mengawasi anak-anak kerana ibu bapalah yang mencorak anak-anak. Jika ibu bapa yang tidak tahu mencorak, takut orang lain yang tolong corakkan. Berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Sekian, terima kasih.